Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan, puan-puan, atuk-atuk, nenek-nenek dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya Noliana Sofia binti Zamri dan lebih dikenali sebagai Liana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kita dengan nikmatnya setiap hari. Dengan nikmatnya juga, pada hari ini kita dapat melaksanakan pelbagai tugasan serta tanggungjawab yang diamanahkan olehnya. Syukur Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, insya-Allah, saya ingin menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk kelebihan menunaikan solat sunat. Sebelum itu, apa khabar semua? Adakah anda baik-baik saja? Okey. Sebelum ni, mungkin ramai tidak tahu tentang kelebihan solat sunat. Sebab itu, ramai tidak melakukannya. Okey. Antara tujuan solat sunat adalah untuk menampung sebarang kekurangan solat fardu. Maksudnya kat sini menampung, maksudnya jikalau sekiranya dalam solat fardu kita ada yang tak sempurna, tak, maksudnya ada kekurangan di dalam solat fardu, maka dengan kita solat sunat ni, maka dia akan menampung kita punya kekurangan dalam solat fardu itu. Okey. Seterusnya adalah jenis-jenis solat sunat. Solat sunat ni ada banyak. Antaranya adalah solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud ni dibuat selalunya seeloknya sepertiga malam, maksudnya dalam pukul 3 pagi tu. Okey, tapi dia solat tahajud ni dia boleh buat selepas, maksudnya lepas isyak kita tidur jap dan kita bangun. So lepas tu kita boleh buat sampailah sebelum subuh. Boleh solat tahajud. Okey. Solat taubat ni boleh buat bila-bila masa. Seeloknya dibuat setiap hari, sebab kita tidak tahu sama ada kita buat kesalahan, sama ada kita sedar ataupun tidak. So seeloknya kita buat setiap hari sebelum tidur. Okey. Seterusnya adalah solat tasbih. Seterusnya solat duha. Solat duha ditunaikan pada waktu maksudnya syuruk dan 30 minit selepas syuruk. Okey, kita boleh buat solat sunat duha. Okey, antara kelebihan yang kita dapat apabila kita melakukan solat tahajud adalah ketetapan iman, dimurahkan rezeki, dipercayai, dihormati dan doa dimakbulkan. Okey, yang kedua adalah solat duha. Antara kelebihan dia adalah kita akan mendapat rezeki yang tak putus-putus serta dimudahkan urusan. Yang ketiga adalah solat tarawih. Solat tarawih, kelebihan dia adalah diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan yang keempat adalah solat sunat isyraq, iaitu kelebihan dia adalah dikurniakan pahala seperti haji dan umrah. Okey. Contohnya siapa yang macam tak berpeluang untuk melakukan umrah atau haji, rebutlah solat sunat isyraq ni, sebab dia akan digunakan pahala seperti haji dan umrah. Okey. Antara waktu-waktu yang dilarang untuk kita solat, tak kira solat apa, sama ada solat fardu, solat qada, solat sunat, tapi waktu ni adalah dilarang. Yang pertama adalah selepas solat fardu subuh hingga terbit matahari. Yang kedua adalah waktu rembang, maksudnya matahari di atas kepala kita tak boleh sembahyang. Okey, yang ketiga adalah selepas waktu asar hingga terbenam matahari. Yang keempat adalah waktu cahaya matahari kekuningan di ufuk. Maksudnya kekuningan di ufuk maksudnya macam petang-petang nak maghrib tu kan. Kan kalau kita duduk kat luar, kita tengok macam kekuningan. Maksudnya macam tu lah, kekuningan macam tu. Okey.
Okey, yang terakhir adalah hikmah solat. Hikmah solat sunat ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang pertama. Yang kedua, dapat membentuk peribadi yang mulia. Yang ketiga, dapat membentuk akhlak terpuji. Yang keempat, dapat menampung kekurangan solat fardu. Yang kelima, memperoleh ketenangan. Okey. Akhir sekali, kesimpulannya, lakukanlah solat sunat ini supaya kita dapat menampung kita punya solat fardu jikalau ada kekurangan. Contoh di akhirat nanti tiba-tiba kita solat fardu kita Allah kata tidak sempurna, tetapi kita melakukan solat sunat dan tengok solat sunat yang kita buat tu kita dapat tampung solat yang kita tidak sempurna tadi, solat fardu yang tidak sempurna tadi. So banyak kelebihan yang kita akan dapat sekiranya kita melakukan solat sunat. Solat sunat ni bukannya susah pun, sebab solat sunat ni macam solat sunat duha, kita just buat 2, tapi kita ada, dia boleh buat 2, 4, 6. Tapi kalau yang rasa macam malas sangat pun, kurang-kurangnya 2 pun kita boleh buat je. Solat sunat duha 2 rakaat kita boleh buat 2 rakaat. Solat sunat tahajud pun 2 rakaat. Mudah. Solat sunat taubat pun 2 rakaat. Tak banyak pun. So manfaatkanlah selagi kita mampu. Jangan kita dah sakit ke baru kita nak teringat buat solat sunat. Okey, ini saja pada saya. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk juga datang daripadanya disebabkan kelemahan diri saya sendiri. Maaf sekiranya terkasar bahasa, terkurang kata dan sebagainya. Sebelum saya mengakhiri tazkirah ini, saya ingin menyampaikan satu lagi pantun yang berbunyi, di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.